أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Faridatul Faraid, muka surat 6, baris yang ke-7 daripada atas. Muka surat 6, baris yang ke-7 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Keempat, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Keempat daripada 13 sifat, ataupun keempat daripada 20 sifat. 13 sifat atas jalanan Imam Asy'ari, 20 sifat atas jalanan Imam Maturidi. Jadi keempat daripada 13 sifat ataupun 20 sifat yang wajib atas mukallaf mengetahui dan berpegang secara satu-satu. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Terjemahan dianya, arti ni balik bahasa daripada bahasa Arab kepada bahasa Melayu. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, artinya, terjemahan dia, bersalahan. Mukhalafatuhu, bersalahan Tuhan Subhanahu wa ta'ala. Dia asalnya mukhalafatuhu, dhamir tu, bersalahannya. Nya kembali kepada Tuhan. Dia terjemah bersalahan Tuhan. Lalu dah. Dia asalnya mukhalafatuhu, bersalahannya Tuhan. Hak asal terjemahan dia lah. Dia terjemah dengan bersalahan Tuhan, lalu dah. Mukhalafatuhu ta'ala, bersalahannya Tuhan Subhanahu wa ta'ala, bersalahan bagi segala yang baharu. Hawadith, segala yang baharu. Hawadith tu jamak. Bersalahan bagi segala perkara yang baharu. Dan maknanya, makna bersalahan tu, makna ni pengertian dia. Apa makna bersalahan? Bersalahan dengan makna ketiadaan menyamai. Ketiadaan menyamai makna tidak serupa. Tidak menyamai, tidak serupa Allah Ta'ala bagi segala makhluk. Dan jika tidak menyamai, tidak serupa ni, dan jika pada satu wajah, pada satu jalan sekalipun, pada satu wajah, pada satu jalan sekalipun tak serupa. Cerita kok mana pun tak serupa. Mana ni? Ni tak serupa sungguh-sungguh ni.
pada satu wajah, pada satu jalan sekalipun Tuhan tak serupa, tidak menyamai. Tidak serupa, tidak menyamai ni hak pada hakiki lah, hak sebenar-benar. Adapun setakat Allah ada, kemudian kita pun ada, hak tu bunyi je. Macam serupa tapi tidak serupa hak tu. Hak kata tidak, ketiadaan menyamai, ketiadaan serupa ni hak hakiki, hak serupa sungguh-sungguh. Tak ada. Setakat Tuhan ada, kita ada. Tuhan kekal, syurga neraka kekal. Tu bunyi je. Ada Tuhan, ada yang wajib. Ada kita, ada yang harus. Tu pun Tuhan mengadakan. Kekal Tuhan sifat dia, kekal syurga neraka tu Tuhan yang buat. Ada. Mana Tuhan kuasa, kita kuasa. Kita pun bersifat dengan sifat kudrah. Tuhan tahu, kita pun dipanggil tahu. Faham tak? Kita pun tahu. Tapi serupa tak. Kudrah Tuhan, kudrah yang qadim. Tuhan yang bersifat kudrah mengadakan. Kudrah kita ni, kuasa kita, kuasa yang baharu, tak boleh bekas sama sekali. Kuasa di kita ni Tuhan yang buat, Tuhan yang jadikan. Tahu Tuhan, tahu yang meliputi. Tahu Tuhan sedia kala. Tahu kitanya, tahu yang ada batasan, ada had. Tahu kita pula baharu. Ada hak yang kita tahu sikit-sikit itu pun Tuhan yang buat. Ada ni. Tuhan kaya, kita pun kaya juga. Tuhan kaya sungguh, hak dia belaka. Kaya kita tak ada, hak kita, hak Tuhan belaka. Tak boleh tak kata kita kaya? Boleh. Boleh kata kaya. Al-Ghani Syakur, orang kaya yang bersyukur. Boleh kata kaya. Tapi serupa tak dengan Al-Ghani, nama Tuhan. Tuhan Al-Ghani, Tuhan yang kaya. Ada ni. Hak di sini ni tidak menyamai, tidak serupa hak sebenar-benarnya. Kalau pada sebutan tu tak salah. Jangan pula siapa sebut Tuhan kaya pun jadi sebut kata bawa mak kaya pun bersyirik. Ada orang ceramah laku di Terengganu kita ni. Al-Ghani, asma Tuhan tu. Tiba Al-Ghani ni Allah Ta'ala yang maha kaya. Tiba-tiba duk pok mak kaya, pok mak kaya. Kalau kampung ni pok mak kaya. Syirik tu dak sedar, syirik hari-hari. Duk pok mak kaya, menyamakan pok mak dengan Tuhan pula. Al-Ghani tu asma Tuhan yang maha kaya, yang buah ke pok mak tu buat apa? Syirik itu. Allah kata. Tuhan penyayang. Tiba-tiba pergi bubuh ibu penyayang. Syirik belaka tu. Mana boleh kata ibu penyayang? Pemurah penyayang ni Tuhan. Mana boleh ibu penyayang? Allah kata, ni duk ceramah ni. Orang ramanya orang puan duk turut. Puan ingat molek. Tak sungguh bukan. Tak sungguh orang puan sungguh. Bukan nak kata kau puan, bukan. Yelah kata kau puan lah. Tapi realiti. Realiti. Apa sebut pok mak kaya pun syirik. Ibu penyayang. Kan kita dah kan ibu penyayang, ibu penyayang. Ar-Rahman, Ar-Rahim siapa? Siapa yang pemurah penyayang? Siapa? Allah. Ada ibu penyayang, ibu penyayang. Tu bubuh je. Dah menyamai. Macam sebut tadi lah, Allah ada, kita ada. Allah kekal, syurga neraka kekal. Gitulah. Allah kuasa, dah kita pun sebut kuasa. Allah mengetahui, dah kita pun mengetahui. Tapi tak akan serupa tu. Kalau Allah kaya, hak dia sungguh. Lepas daripada segala-gala hak Tuhan. Manusia kaya, hak Tuhan belaka. Manusia ni kaya dia, kau hak tak lepas. Dia hak maha kaya sungguh ni,
lepas daripada segala-gala. Orang kaya, lagi tak lepas daripada orang lain. Hak dengan Tuhan dia tak lepas. Hak dengan Tuhan tak lepas. Dengan sama-sama makhluk pun tak lepas orang kaya ni. Kau kaya, kau harap kat orang. Tak lepas. Nak makan pun orang, nak bawa kereta pun orang. Kau mana? Semua orang Melaka. Nak makan pun orang. Nak bawa kereta pun orang. Kaya benar, pintu kereta pun orang buka. Dia tak boleh buka dah. Tu kaya benar tu. Orang Melaka. Dia tak konsep ke apa dah. Kaya apa gitu? Gantung kat orang gitu. Al-Ghani ni Allah Ta'ala lepas daripada segala-gala. Tak berkendak pada segala-gala. Tu Ghani sungguh. Dah super. Al-Ghani Allah Maha Kaya dengan pak mak yang kaya. Tu tak apa sebut tu. Ni tidak menyamai, tidak serupa. Ni serupa sungguh-sungguh. Tak serupa sama sekali Allah Ta'ala bagi segala makhluk. Lil hawadih itu segala yang baharu. Kemudian didatangkan pengertiannya, bersalahan Tuhan bagi segala yang baharu ni, maksud dianya ketiadaan menyamai Allah Ta'ala bagi segala makhluk. Sebab yang baharu ni semua makhluk. Yang baharu semua makhluk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab ada pula orang persoal. Dia persoal. Dia kata yang kita duk sifat 20 sifat 20 ni lah. Yang baharu kesemuanya makhluk Allah. Memanglah yang baharu kesemuanya makhluk Allah. Kalau ada benda yang baharu tetapi bukan makhluk Allah, benda baharu tapi kalau bukan makhluk Allah, mana Allah bukan Tuhan. Sebab benda baharu ni benda yang asal tak ada. Baharulah asal tak ada. Kemudian ada pula bukan Allah yang mengadakan. Allah bukan Tuhan. Sebab ada benda yang bukan hak dia buat. Ada ni. Jadi yang baharu semestinya makhluk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang baharu saja mestilah makhluk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak ada perkara yang baharu, asalnya tidak ada, kemudian ada yang bukan makhluk Allah. Kalau ada perkara yang baharu yang bukan makhluk Allah, berarti lucu daripada Allah sebagai Rabb, maka Allah bukan Rabb dah seumpama tu. Bukan Rabb, bukan Tuan yang hakiki. Tuan apa? Ada satu benda yang baharu, asal tak ada, jadi ada, bukan Allah yang mengadakan. Sebab itulah kalau di hadapan dia cerita bab wahdaniyah. Kalau dua Tuhan, dua-dua bukan Tuhan. Dua-dua bukan Tuhan. Sebab apa? Kalau dua Tuhan, satu Tuhan kerjaan dia. Hak ni buat bagi ni. Dia kan hak dalam Quran tu kan, lau kana fihima alihatun illallah la fasadata. Jadi kalau ada di langit bumi ni Tuhan selain Allah, nescaya binasa langit bumi. Ayat dia. Lepas tu kita kena fikirlah pulaknya, binasa tu kat mana? Ni kena pakai akal. Ni ada pula golongan tak mau pakai akal. Kita pakai dua kaedah, nakli dengan akli. Ayat-ayat Quran pun perintah kita gunakan akal. Ayat-ayat Quran pun terkadang ni Allah Ta'ala berfirman, yang mana Allah Ta'ala jawab yang logik dengan akal. Sebagai contoh, hak Tuhan suruh jawab. Jikalau ada orang tanya ini, qala man yuhyil izama wa hiya ramim. Siapa yang akan menghidupkan hak tulang, hak acur lebu dah ni? Terus jawab kau ni, qul yuhyiha allazi ansha'aha awwala marrah. Jawab oleh kamu, yang akan menghidupkan kembali tulang yang hancur lebu ni Tuhan yang buat hak mula-mula gitu. Tuhan buat mula-mula hari tu kosong. Tak ada, kita tak ada, Tuhan buat ada.
Sekarang ni tulang ada tapi hancur. Mana ada kedok tulang? Ada tapi hancur. Siapa nak buat ni hak hancur? Tapi ada kedok? Ada. Hak buat kita hari tu lah, hak kosong hari tu, hak tak ada boleh buat ada. Hak tu lah yang akan mengadakan balik tulang hak hancur ada tu. Nah, nampak tak? Dengan logik akal. Kan kita asal tak ada kita ni kosong. Ini tulang hancur. Pelik apanya? Siapa yang akan menghidupkan benda tulang yang hancur? Siapa lagi? Hak buat kita hari tu, hak kosong itu, hak tak ada gapo gitu. Boleh buat ada, takkan setakat tulang hancur, tak boleh nak buat pula. Ada ni. Kan? Tuan suruh jawab tu kan ni. Tak, logik akal. Sebab tambahan pula, kita kadang-kadang kalau orang kafir dia tak ada Quran dia tolak awal-awal. Jadi macam mana kita nak tarik pada agama? Kita kena padatkan logik akal. Kena pakai logik akal. Sama juga dengan kita ni beriman dengan Al-Quran. Tapi faham tak Al-Quran? Tak faham. Pakai aku jalan akal. Ada ni. Orang kafir ditolak Quran. Kalau kita sebut dalam Quran, apa Quran? Sebut Quran tu ditolak lalu dah. Nak sebut ayat pun ni. Macam mana kita nak cerita dia? Cerita dengan ikut keadaan akal. Ikut keadaan akal. Ni kita ni pula orang beriman dengan Quran. Tapi faham tak Quran? Tak faham. Maka pakai keadaan akal. Tapi akal yang berlandaskan kepada nakal Al-Quran, bukan akal seorang. Ni sebut akal tak boleh lalu dah. Tolak lalu dah. Jangan. Macam ayat tadi. Tuhan kata, jikalau ada di langit dan bumi ni Tuhan selain Allah, niscaya binasa. Binasa tu kok mana? Kena fikir. Kalau dua Tuhan tu bekerjasama, apa nak binasa? Tuhan satu kerja hal bumi, Tuhan dua kerja hal langit. Apa nak binasa? Dan lafaz sadata Tuhan kata ni jikalau. Ni sebut jikalau ni fardu takdir. Padahal tak ada pun Tuhan selain daripada Allah. Kan kadang-kadang kita kan, jikalau Tuhan lemah, jikalau Tuhan jahil, Allah dia kata main duk jikalau benda dok. Dah Quran aja gitu kan. Jikalau ada di langit dan bumi Tuhan selain daripada Allah. Quran ya. Fardu takdir. Qul huwallahu ahad. Ya dah. Wa ilahukum ilahun wahid. Ya dah. Cerita Tuhan yang satu. Tak ada lagi. Jikalau ada di langit ni Tuhan selain Allah. Walah tak dah. Qul huwallahu ahad. Wa ilahukum ilahun wahid. Tuhan kamu Tuhan yang satu. Mari juga. Jikalau ada Tuhan yang lain, mana? La fasadata, nescaya binasa langit dan bumi. Binasa tu kena fikirlah pula binasa tu kok mana. Kalau kita kata gomo, apa nak gomo ni? Dah dua Tuhan. Dulu nak tunjuk power lah, tunjuk kuasa. Gomo tu memang lapuk. Tapi kalau kita letak dia memang bekerjasama. Memang atom molek, bumi satu Tuhan, langit Tuhan lain, tak sudah masuk kawasan lain. Sudah masuk kawasan lain. Nak binasa kat mana ni kalau letak molek? Kalau sama-sama kita kan, hak baik-baik tu kan boleh bekerjasama kan. Tak balah, tak deki sama-sama sendiri kan baik. Dah Tuhan takkan tak boleh nak kerjasama. Kan kita kan, hak jenis tak boleh kerjasama ni, hak jenis ada seorang tu asal deki. Hak tu payah nak kerjasama. Cuba kalau kata sama-sama baik. Boleh tak masalah. Boleh tak ada masalah. Walaupun setepak dua kepala, boleh. Kalau dua-dua tu memang jujur, boleh. Kalau manusia hak jujur, hak baik sungguh-sungguh, walaupun kita kata roliknya kalau ada dua kepala, huru-hara, tapi kalau dua-dua tu okey, boleh. Tambah pula dibagi molek. Mu jaga bahagian ni. Okey, aku jaga bahagian ni.
Nampak macam dua kepala bang, satu tempat. Okey je. Kita sama molek. Orang baik tak nak jadi bala. Orang hak tak baik nak deki aku ni jadi masalah. Tapi kalau Tuhan, lagilah boleh. Tak boleh. Kenapa nak jadi binasa? Tu kata kena pakai akal. Binasa kok mana? Kalau Tuhan bagi satu Tuhan bumi, cara bumi, langit tak sedut cara lah. Satu Tuhan lagi cara langit, hak bumi tak sedut cara lah, ada Tuhan lain dah. Dah binasa kok mana? Binasalah sebab dua-dua tu bukan Tuhan. Sebab apa bukan Tuhan? Sebab separuh je hak dia, separuh lagi bukan hak dia. Tuhan apa gitu? Ada ni. Bukan Tuhan apa gitu? Bukan kata separuh, satu benda je bukan hak dia buat. Bukan Tuhan lalu dah. Ni kata kalau ada benda baru yang bukan makhluk, lucu Allah sebagai Rabb, sebagai Tuhan yang hakiki. Rabb mesti hak dia belaka. Sebab tu kalau ada dua je, dua-dua bukan Rabb. Sebab apa? Tuhan hak cara bumi, langit bukan hak dia. Tuhan cara langit, bumi bukan hak dia. Bukan Tuhan gitu. Mai separuh je hak dia. Maka bila dua-dua bukan Tuhan, binasa langit bumi. Gitu nak gini. Kalau kita kata buat masalah kalau bagi. Kalau begitu sama pula, nampak jalan dia pula, kok mana pula jadi binasa? Saat ni bagi suku, bumi satu Tuhan, langit tu Tuhan. Dah. Bumi pun dua-dua pakat, langit pun dua-dua pakat. Kok mana pula jadi la fasadata? Ni balik pada akal. Kitab panjang dia cerita pula. Ada ni. Kalau dia berkelahi, satu memang la fasadata. Kalau satu Tuhan bumi saja, satu Tuhan langit saja, binasa juga. Itu seduk bagi gitulah. Dua Tuhan cara bumi, dua Tuhan cara langit. Buat kerjasama sungguh-sungguh. Kok mana pula binasa? Dia akan cerita dalam kitab di sifat wahdaniyah. Sebab apa? Sebab kita nak nampak Tuhan kata la fasadata, nescaya binasa langit bumi. Lepas tu nak faham kena pakai akal lah pula. Nak faham binasa tu kok mana. Cuma kita nak ayatnya, kalaulah dua Tuhan, dua-dua bukan Tuhan sebab apa? Sebab ada perkara yang bukan hak dia. Jadi kalau ada benda baharu yang bukan makhluk Allah, lucu Allah sebagai Rabb. Jadi benda baharu mestilah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah didatangkan pula pengertian kita ada menyamai Allah Ta'ala bagi segala makhluk. Mana yang baharu itulah segala makhluk. Sebab itulah dia hawadis, hawadis tu jamak lah banyak. Makhluk, mumkinun, kainun, kainat, jaiz, jaizat, bunyi je lain-lain perkataan, tapi pokok pangkalnya benda yang sama. Pokok pangkalnya benda yang sama. Hadis, hawadis, yang baharu. Apa dia? Kita lah yang baharu, asal tak ada. Makhluk, siapa dia makhluk? Kita lah yang dijadikan oleh Allah. Mumkinun, mumkinat, perkara yang harus ada, harus tiada. Apa dia? Kita lah juga. Kainun, kainat, yang diadakan, kita lah juga. Bunyi lain-lain perkataan. Alam, Rabbil alamin, alam. Apa dia alam? Kullu mawjudin siwallah, tiap-tiap benda yang ada selain daripada Allah. Tiap-tiap benda yang ada selain Allah makhluk. Kita juga alam. Kita sebut alam, kita faham alam semesta. Cakrawala. Dah. Kita alam, binatang alam, kayu batu alam, syurga neraka alam. Apa dia alam ni? Tiap-tiap benda yang ada selain Allah, termasuklah cakrawala tu. Alam lah. Tapi kita sebut alam, alam semesta. Bukan. Alam bukan hanya alam semesta, tapi termasuklah alam semesta tu. Alam ni tiap-tiap benda yang ada selain daripada Allah. Apa dia benda ada selain Allah? Benda yang baharu. Apa dia benda yang baharu? Makhluk. Apa dia? Kita semualah. Ada ni.
Jadi hawadis ke, makhluk ke, alam ke, mumkinun, mumkinat, kainun, kainat ke, semuanya sama je. Apa dia? Kita ni lah. Kita ni. Jadi yang baharu kesemuanya adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang selain daripada Allah semuanya baharu belaka. Selain daripada Allah semuanya baharu belaka. Yang qadim hanya zat Allah dan sifat kesempurnaan bagi Allah. Ini akidah kita. Tidak ada perkara yang lain yang qadim. Ada pun macam falsafah kafir, alam ini qadim. Tu falsafah kafir tu. Alam qadim dia kata tak. Selain dari Allah semuanya adalah hawadis yang baharu, asal tak ada Allah yang mengadakan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada je satu benda selain daripada Allah qadim, maka Allah bukan Tuhan. Sebab apa? Sebab kalau ada benda yang qadim, maknanya bukan Allah buat. Bila bukan Allah buat, Rabb macam mana, Tuan macam mana, ada benda bukan hak dia. Ada ni. Kalau ada satu benda selain Allah qadim, Allah qadim, satu benda tu qadim juga. Ada tidak ada permulaan. Maknanya benda tu pun macam Allah jugalah. Bukan diadakan. Jadi adanya sedia kala. Kalau benda selain Allah tu qadim, ada sedia kala, makna bukan Allah buat dia. Jadi kalau Allah bukan buat dia, jadinya mana duduk bawah kereta hang Allah ha? Jadi Allah lucut lalu sebagai Rabb. Rabb mesti hak dia belaka. Hantu baru Rabb. Rabb mesti hak dia belaka. Tu rububiyah tu. Hak dia belaka. Semuanya hak dia. Semuanya hak dia buat belaka. Tu Rabb. Sebab itulah selain daripada Allah semuanya baharu. Yang qadim hanyalah zat Allah dan sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah qadim. Selain itu baharu. Jadi Allah Ta'ala bersalahan dengan segala perkara yang baharu, dengan makna ketiadaan menyamai, ketiadaan serupa Allah Ta'ala bagi segala makhluk, dan jika pada satu wajah dan jika pada satu jalan sekalipun, satu segi pun tak serupa sama sekali Allah dengan segala yang baharu, dengan segala makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sifat yang keempat. Sifat yang keempat, wujud qidam baqa mukhalafatuhu ta'ala al-hawadith. Macam duk sebut sama-sama dah, yang mana susunan ni, susunan hanya untuk menyebut, hanya untuk bilang. Kalau tak letak nombor satu, sifat nombor dua secara bersusun belatu tu, tak boleh nak sebut kita. Maka kenalah letak nombor satu wujud, nombor dua, nombor tiga, nombor empat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Kena letaklah baru boleh sebut. Jadi bukan sifat Tuhan susung. Susung hanya untuk menyebut, tapi ulama susung ni ada hikmah dia belaka. Bila ada Allah, ada yang hakiki, ada yang sebenar-benar, yang tidak ada permulaan, yang tidak ada kesudahan, pastilah Allah Ta'ala tak serupa lah. Sebab Allah yang sedia kala, Allah yang kekal hakikinya, dengan segala yang baharu pasti tak serupa. Nak serupa ke mana? Allah qadim, selain Allah baharu, nak serupa nyekuk mana? Memang tak serupa lah. Sekarang ni Allah ada yang hakiki, ada yang wajib, ada yang sedia kala kidam, ada yang tidak ada kesudahan baqa. Bila Allah ni ada sedia kala dan kekal tidak ada kesudahan, Allah pastilah serupa ni bersalahan, tidak serupa, tidak menyamai dengan yang baharu selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala pada satu jalan sekalipun. Kemudian Allah tidak menyamai ni sedia kala dan kekal selama-lamanya tidak menyamai. Sebagaimana Allah sedia kala yang tidak menyamai dengan makhluk, Allah kekal tidak menyamai. Ini Allah kekal, Allah Ta'ala mukhalafah selama-lamanya.
sebelum Allah jadikan apa-apa, yang ada hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum Allah jadikan apa-apa, yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Allah Ta'ala ni mukhalafah ni sedia kala. Allah Ta'ala bersifat dengan sifat Tuhan qadim belaka. Macam sebut tadi kan, yang qadim dua. Zat Allah qadim, sifat Allah qadim. Termasuk mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith pun qadim jugalah. Sedia kala Allah tidak serupa. Kemudian tiap-tiap yang sedia kala, tiap-tiap yang qadim pastilah kekal selama-lamanya. Tiap-tiap perkara yang sedia kala, yang qadim pastilah kekal selama-lamanya. Jadi Allah Ta'ala sedia kala tidak serupa dengan makhluk, dan Allah Ta'ala kekal selama-lamanya tidak serupa dengan makhluk. Kemudian Allah Ta'ala sebagaimana sedia kala, begitulah Allah Ta'ala kekal selama-lamanya. Allah Ta'ala sedia kala sebelum Allah Ta'ala jadikan apa-apa. Sebab apa-apa ni baharu belaka, makhluk belaka. Sebelum Allah Ta'ala jadikan, yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu Allah, begitulah Allah kekal selama-lamanya, tidak serupa dengan makhluk. Sebelum Allah jadikan apa-apa. Kalau dalam hadis Bukhari tu, di Sahih Bukhari, kana Allah walam yakun syai'un ghairuh tu. Ada Allah Ta'ala dan tidak ada serta Allah sesuatu. Hadis Sahih Bukhari ni, kalau kita tak pandai pun, memang itulah pegangan kitanya. Ada Allah dan tidak ada serta Allah sesuatu. Memang itu akidah kita. Sebab apa? Sebab memang kita berpegang yang qadim hanyalah zat Allah dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala kan. Jadi sebelum Allah jadikan apa-apa, yang ada hanya Allah. Gitu Allah, begitulah Allah sedia kala. Jadi sebelum Allah jadikan apa-apa, ada tempat tak bagi Allah? Ada tak? Ada tempat bagi Allah? Adalah tempat. Tak faham lagi lah tu. Yang sedia kala hanya Allah dan sifat Allah. Jadi sebelum Allah jadikan apa-apa, ada tak tempat bagi Allah? Tak ada lah. Sebab Allah tak buat lagi. Sebab yang ada hanyalah Allah. Maka tidak ada tempat. Begitu Allah sedia kala, begitulah Allah kekal selama-lamanya. Tak? Jadi sebelum Allah jadikan apa-apa, timbul dah Allah di atas, Allah di bawah, Allah di kanan, Allah di kiri, Allah di hadapan, Allah di belakang. Timbul ke tak? Nak timbul di atas, kena ada satu benda di bawah. Nak timbul di kanan, kena ada satu benda di kiri. Nak timbul kiri, ada benda di kanan. Ada ni. Sekarang ni tidak ada, melainkan hanya ada Allah. Timbul dah Allah di atas, Allah di bawah, Allah kanan, Allah kiri, depan, belakang, dekat, Allah jauh. Allah timbul ke tak? Nak timbul dekat, kena ada satu benda, tapi dekat duduk. Nak timbul jauh, kena ada satu benda yang lain, jauh henggang dianya. Tapi nak cerita ni, sebelum Allah jadikan apa-apa, dah timbul lah. Dekat pun timbul, jauh pun dah timbul. Maka begitu Allah sedia kala, begitulah Allah Ta'ala kekal selama-lamanya. Kat tu je. Lepas tu macam mana Allah? Sekat tu. Dia panggil macam mana Allah. Tak, macam mana Allah, macam mana? Tak tercapai. Bukan masa tak tercapai. Tuhan larang pula. Wala tafakkaru fil khaliq. Tuhan suruh berfikirnya apa? Tafakkaru fil khalqi ayil makhluk. Berfikirlah kamu pada kejadian Allah. Fikir langit, bumi ke. Wala tafakkaru fil khaliq fa innahu la tuhitu bil fikrah. Jangan kamu fikir bab Tuhan, bab zat Tuhan. Jadi fikir bab zat Tuhan. Kenapa? Kerana tidak meliputi dengan zat Tuhan akan fikiran kita. Ni fikiran kita nak mikir mana? Kita benda makhluk Tuhan pun tak habis fikir.
Benda yang ada depan mata kita pun tak habis fikir. Syurga neraka pun waktu tak depan mata kita, tapi walaupun syurga neraka tak depan mata kita, tapi gambaran syurga ada di dunia, gambaran neraka ada di dunia. Kita fikir hak benda tak pernah tengok tu pun tak akan sama macam kita fikir syurga neraka. Walaupun syurga neraka tu benda makhluk macam kita dan ada gambaran. Hak depan mata kita pula siapa nak fikir. Lepas tu nak fikir Tuhan. Tak salah kat tu je. Sebagaimana Allah sedia kala tidak bertempat, tidak berjihad. Mana jihad? Jihad 6 tu lah, atas, bawah, depan, belakang, kanan, kiri. Tidak. Jauh, dekat pun tidak. Sebab apa? Begitu Allah sedia kala, begitulah Allah kekal selama-lamanya. Lepas tu macam mana? Jangan fikir. Sebab dilarang. Kita tak fikirlah kitanya. Mari semacam di otak kitanya. Mari semacam tak fikir dah kitanya. Tapi mari macam atas, macam bawah, macam duduk dekat je. Kita sujud lama-lama. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Dalam sujud lah hampir tengah Tuhan. Kita sujud lama sikit, berasa macam Tuhan mari dah dekat dengan kita. Faham tak ni? Rasa je. Padahal kita tak fikir langsung tu. Mari juga terfikir. Terfikir ni benda yang ittirar, benda yang bukan ikhtiari atau syarat tak ambil salah. Ittirar ni benda yang yelah kita tak fikir tapi dia mari. Dia mari mikir Tuhan duduk dekat dengan kita masa tu sujud. Ittirar, syarat ambil salah. Mari terfikir je. Kullu ma khatara ala balika fallahu bi khilafih. Ini warid daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Tiap-tiap perkara yang terfikir di akal kita, Allah menyalahi. Sudah. Habis cerita. Fikir, dilarang kita tak fikir dah. Macam mana Tuhan? Sebab Tuhan sedia kala, sebelum Tuhan jadikan apa-apa, tidak bertempat, tidak berjihad. Lepas tu macam mana? Kita dilarang, jangan. Tapi, mari lintasan juga. Ittirar ni. Bukan kesalahan kita, bukan pilihan kita ni. Tak mari terfikir. Ada mari terfikir macam Tuhan so je. Mari terfikir. Mari terfikir. Mak tu tak ada salah tu sebab kita bukan kita fikir. Kita tak fikir tu. Mari lintasan. Mari lintasan Allah menyalahi habis kita. Ni ada orang raja, kita masuk berdoa. Rasa Tuhan di mana? Bagi kita angkat Tuhan ke langit kan? Rasa Tuhan di mana? Rasa Tuhan di langit. Di langit atau di langit? Dia ajar gitu. Ini dalam kamar ni doktor ni. Orang berkenaan juga ni. Masa kita berdoa kan kita berdoa kan, kiblah doa langit. Maka kita pun angkat tangan ke langit. Walaupun pandangan mata kita ke bawah. Masa doa kita rasa Tuhan duduk mana? Disuruh rasa Tuhan duduk mana? Berasa Tuhan duduk atas. Tuhan duduk atas. Tuhan duduk langit. Tuhan duduk di arah dia kata. Sebab kita berasa gitu. Ikut rasa dia. Fikir dilarang dah. Mari lintasan Allah menyalahi. Disuruh ambil waktu. Walah kita ni qiblah doa kita, qiblah besar lagi apa? Qiblah sembahyang. Qiblah sembahyang. Mana qiblah sembahyang kita? Kaabah. Macam mana orang duduk di kawasan Kaabah, di sembahyang menghadap Kaabah. Berasa macam mana? Berasa macam mana? Dan kita sembahyang menghadap Kaabah ni, berasa tak Tuhan duduk dalam tu? Entah. Kiblat doa langit. Rasa Tuhan duduk mana? Rasa Tuhan duduk mana? Rasa Tuhan duduk langit. Tuhan duduk langit karuk dia jauh. Dan kita semayang menghadap ke Kaabah. Rasa macam mana kalau berasa? Kaabah tu pula Tuhan sebut sebagai baiti. Kaabah tu baiti tu yang baik. Hak dalam ni hak dalam Quran tu. Antahira baiti lit-taifin wal akifin warruk'i sujud tu kan. Antahira bahawa membersih oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihi wasallam baiti akan rumah aku. Lit-taifin bagi orang yang tawaf, wal akifin bagi orang yang orang i'tikaf. Baiti tu Kaabah tu bersih akan rumah aku. Satu. Tahu di situ kan? Dah. Dia zahir rumah situlah tuan duduk.
Mana ni? Mari terlintas jadi hati kitanya, kullu ma khatara ala balika fallahu bi khilafi. Dilarang berfikir, mari lintasan di hati kita, Allah menyalahi. Sebab hak ada dalam kepala otak kita ni hak benda yang kita pernah lihat. Jadi kalau mari lintasan berkaitan dengan Allah, Allah menyalahi lah. Sebab mari di kepala otak kita semuanya gambaran makhluk belaka. Besar makhluk, putih makhluk, dekat jauh makhluk. Ada ni. Kita sama-sama makhluk pun, kalau tak pernah tengok cerita guana pun, memang kita mikir dalam ni. Tapi kalau sampai masa kita tengok, tak serupa. Sebagai contoh, ni cerita zaman dulu lah, tak ada gambar-gambar. Ni mudah je. Kenang ke tak tunjuk gambar? Kenang, okey. Risik ni. Ni nak pelaga orang ni lah, nak temukan jodoh orang ni. Kalau dulu orang ni muka dia begini. Muka orang supaya je, ada mata, ada hidung, ada mulut, ada pipi tau. Ada kepala, dia supaya je. Orang tu fikir semalaman dak tidur mikir. Muka dia gini, esok nak jumpa. Dah manusia supaya je muka. Dan orang cerita dah gambaran kan, dia pun mikir. Oleh kerana tak pernah tengok, walaupun orang tu makna kalau kira muka pesen tu lah belakangnya. Kalau sebut kata hidung macam, kan orang hidung macam, kita mikir hidung macam orang tu orang kali. Kerana dah memang ada hidung macam kan. Dia royak orang ni hidung macam. Esok nak jumpa. Semalam duk mikir, duk khoyak muka gitu. Sampai masa jumpa, serupa tak dengan kepala otak kan? Serupa kat mana tak pernah tengok. Walaupun tu makhluk. Takkan fikirlah, takkan serupanya. Pecah kepala mikir pun tak serupa. Tu sama makhluk. Lepas tu Tuhan hak kita tak pernah tengok. Hak terlintas aja Allah menyalih. Sesama masalah. Berdoa berasa Allah di atas. Ada. Berasa Allah duduk dekat. Ada. Macam dia sudah fikir lah. Duk fikir. Dia mai korek kok lain pula. Dok belaka ni. Tak dok. Ni mari. Lepas tu dilarang. Tak sedap tu. Jadi puak-puak hak berpegang Allah ni, serupa dengan makhluk Allah ni. Kalau tak serupa, dok belaka, dia kata tak dok Tuhan. Gitu pula. Pelik orang lain ni. Dok belaka. Atas dok, bawah dok, langit dok, bumi dok, luar dok, dalam dok, dekat dok, jauh dok. Tak dok. Orang digigit mai kat tu. Dia kat orang tu dipikir tu. Itu nyakit belaka tu. Pengen kita nak. Sebagaimana Allah sedia kala, Allah yang ada yang wajib, yang tidak ada permulaan, yang tidak ada kesudahan. Sebelum Allah jadikan apa-apa, yang ada hanyalah Allah. Begitu Allah sedia kala, begitulah Allah kekal selama-lamanya. Persalahan tidak menyamai, tidak serupa dengan segala yang baru. Gitu ya. Kisah. Ni kata akidah sifat 20 ni kalau faham molek, kejak kemah ni. Fikir jangan. Terlintas Allah menyalahi, habis cerita. Fikir memang dilarang. Mari lintasan hak ittirar tadi, hak syarat ambil salah tu lah. Pada kita ada ikhtiari. Benda yang kita sengaja buat, sengaja pilih. Ada benda ittirar, benda yang kita tak mau fikir tapi mari lintasan. Syarat ambil salah, tapi Allah menyalahi, habis cerita. Kemudian sifat Allah kekal ini sedia kala, termasuk sifat mukhalafah sedia kala. Tapi bersalahan Allah dengan segala perkara yang baharu ni, persalahan dengan segala perkara yang baharu. Perkara yang baharu ni asalnya tak ada. Allah bersalahan sedia kala Allah bersalahan. Sedia kala Allah bersalahan. Dah bersalahan macam mana? Hawadis tak ada lagi sedia kalanya. Bersalahan macam mana sekarang? Faham tak? Makhluk Tuhan buat kemudian. Allah tidak serupa dengan makhluk sedia kala. Sedia kala Allah tidak serupa dengan makhluk yang belum ada. Yalah, Allah tak serupa lah. Makhluk pun ada lagi masa tu kan. Sedia kala tak serupa. Tak serupa macam mana? Makhluk tak ada lagi masa tu. Kalau jawab ni tak tepat. Tapi jawab, kadang-kadang orang ni dia soal tu dah malas bahasa juga.
jawapan kalau nampak dia tu dak cerdik mana, dia berhenti, kita berhenti lah. Ada juga dia pelik-pelik. Sekarang sifat mukhalafah, sifat yang qadim, bersalahan dengan makna Allah tidak serupa dengan segala perkara yang baru ni, tidak serupa sedia kala. Sedia kala ni perkara baru tak ada lagi. Perkara barunya Tuhan mengadakan kemudian. Dah nak bersalahan warna dengan benda baru yang belum ada. Nak bersalahannya kat mana? Bersalahan lah, Allah ada, makhluk belum ada. Tak bersalahan? Tak bersalahan? Sekarang dia kata Allah ada, hawadis belum ada lagi. Bersalahannya ke mana? Bersalahanlah, Allah ada, hawadis tak ada, tak bersalahan. Dia pun tak apa, kita berhenti dah. Dia tu. Tapi jawapan tu dah tu. Mana kalau orang macam ni, dia tanya pun nampak macam ya dah tu. Dia orang terlebih cerdik ni kadang-kadang pelik kau. Jadi sekarang ni sedia kala Allah ada, hawadis perkara yang baru belum ada. Dah bersalahan kat mana? Hawadis belum ada, bersalahan lah. Sebab Allahnya ada, hawadisnya tak ada, tak bersalahan. Bersalahan tu. Allah ada, hawadis tak ada. Gimana? Pada ada jawapan gitu? Dia bersalahan sedia kala. Walaupun hawadis itu adanya kemudian, tapi Allah bersalahan dengan makhluk sedia kala dah. Nyatanya lepas Allah buat makhluk nyata bagi kita. Macam gini ni contoh biasa tu buat misal. Kita ada kenderaan. Kita ada kenderaan. Kereta kemutu dok kira lah. Kita ada satunya hak baru, hak lama. Satunya hak baru. Kita katalah kita ada motor Honda. Kita ada motor Honda. Kemudian kita beli motor Yamaha. Kita berparking sebelah-sebelah. Serupa tak antara motor Honda dengan motor Yamaha? Serupa tak? Tak serupa. Tak serupa lepas kita beli ke memang tak serupa daripada asal? Mana ni? Tak serupa dasar. Tapi daripada dasar tak serupa kat mana kita tak ada lagi Yamaha, kita ada Honda. Iyalah, tapi tak serupa dah. Cuma bila kita beli Yamaha, tak serupa. Dah bila tak serupa? Lepas ada Yamaha baru tak serupa. Sebelum tu serupa. Dah. Memang tak serupa ni. Tapi nyata selepas ada dua Honda Suti, Yamaha Suti. Tak serupa. Cuma nak tanya, bila tak serupa? Tak serupa selepas kita beli Yamaha? Tak serupa asal-asal lagi dah. Tapi tak nyata. Gitu je lah. Jadi Allah tak serupa makhluk sedia kala. Sebab makhluk yang akan dijadikan oleh Allah ni berjirim, berjisim, berbentuk. Kalau kata malaikat pun berjirim, jirim yang latih, jirim yang halus, jisim yang halus. Jadi Allah tidak berjirim, tidak berjisim, tidak berbentuk, maka Allah tidak bertempat. Adapun makhluk berjisim, berjirim ni bertempat. Jadi Allah sedia kalanya zat Allah tidak berjirim, berjisim. Tapi jirim, jisim makhluk yang Tuhan buat kemudian tak buat lagi masa tu. Tapi di mana tak serupa? Tak serupalah sebab Allah tidak berjirim, berjisim. Tapi makhluk yang beri berjisim pada masa itu Tuhan tak buat lagi. Tapi tak serupalah sebab Allah tidak berjirim, tidak berjisim. Gitu je. Mana apa ni? Tuhan bersifat dengan sifat mukhalafah tu bersedia kala. Sebab ada orang dia mengajar. Dia kata Tuhan ni bersifat dengan mukhalafatuhu ta'ala lahadi ni. Bila Tuhan buat makhluk, Tuhan pun tak serupa. Sebelum Tuhan buat makhluk, Tuhan tidak bersifat mukhalafah lagi, dia kata. Lepas Tuhan buat makhluk, barulah Tuhan bersifat dengan sifat mukhalafah. Tu karuk gitu, sifat Tuhan koding belaka. Jadi dipakai kat akal dia kan. Dah hawadis makhluk asal tak ada, adanya kemudian. Bila Allah bersifat dengan mukhalafah, selepas ada makhluk dia kata. Jadi sifat mukhalafah, sifat yang baharu tu mustahil sama sekali sebab sifat Allah qading belaka, termasuk sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Kemudian kita mati hak tadi. Allah Ta'ala tidak serupa makhluk sedia kala. Sebagaimana Allah sedia kala, Allah begitulah kekal selama-lamanya. Sedia kala yang ada hanyalah Allah, tempat pun tidak ada. Maka sedia kala Allah tidak bertempat,
maka kekal selama-lamanya Allah tidak bertempat. Kemudian ayat-ayat yang ada kesamaran Allah dengan tempat, kita akan cerita kemudian. Dipanggil ayat-ayat yang mutasyabihah. Termasuk tadilah antahira baiti. Bahawa membersih oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihissalam akan rumah aku. Hai rumah. Tapi kenapa kita tak payah hura? Sebab kita tak terfikir. Lepas tu tak payah hura. Kita pun sebutlah Baitullah, Baitullah. Kita sebut Baitullah, Baitullah, Baitullah. Apa makna Baitullah? Rumah Allah, rumah Allah, rumah Allah kita sebut. Tapi kenapa kita tak payah hura? Sebab tak mari dah. Tak mari kesamaran yang otak kita ni. Rumah Allah, Allah di situ tak mari kesamaran ni. Lepas tu tak payah hura-hura lah. Lepas tu kenapa timbul hok kena faham molek bab istiwa alal arsy tu pula. Bab ni timbul bagai-bagai. Baitullah tak timbul. Jadi tak payah cerita lah. Mana kita faham dah? Baitullah, rumah Allah. Saya kata je. Tak ada depan otak kita Allah duduk situ. Tiba-tiba hak istiwa alal arsy, Tuhan duduk atas arah. Dia buat banding ni sebab arah tu besar. Kalau Baitullah tu kecil. Tak nak duduk dalam kecil gitu. Dan arah besar. Lepas tu barulah layak Allah duduk atas arah. Sebab arah tu besar. Jadi Allah besar retek ni di mari ni dia mari duduk korek berkaitan dengan zat Allah Subhanahu wa taala, bawa pada akidah yang menyalahi akidah ahli sunnah wal jamaah, sama ada akidah salah ataupun akidah khalaf. Dan kita akan bicara berkaitan dengan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa tu. Surah Taha ayat yang kelima tu. Dia akan huraikan dalam kitab kita, kena ambil faham molek. Tapi kita mati dah di pegangan kitanya sebagaimana Allah sedia kala sebelum Allah jadikan apa-apa, begitulah Allah sedia kala dan selama-lamanya. Allah tidak berubah sama sekali. Allah tidak ambil manfaat guna daripada makhluk Allah yang Allah buat sendiri, termasuk arasy, walaupun makhluk yang paling besar, tapi tetap makhluk Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu jangan duk fikir berkaitan dengan zat Allah. Terlintas Allah menyalahi dengan apa perkara yang terlintas di dalam kepala kita. Jadi ketiadaan menyamai Allah Ta'ala bagi segala makhluk, dan jika pada satu wajah, satu jalan sekalipun, kerana segala yang baru itu ini tiada sunyi ia daripada bahawa ada ia jauhar atau ada ia araq. Dan Allah Ta'ala bukannya jauhar dan bukannya araq. Itu ayat kita. Mana? Selain daripada Allah, makhluk pastilah berjirim, berjisim yang ada bentuk dia. Maka timbul besar, timbul kecil. Termasuk malaikat. Timbul besar malaikat. Sebab dia berjirim, berjisim. Besar malaikat. Malaikatnya bertempat di mana? Ada duduk di langit apa semua. Apa boleh cerita tempat bagi malaikat? Sebab malaikat berjirim, berjisim, berbentuk. Allah menyalahi. Allah tidak berjirim, tidak berjisim, tidak berbentuk, bukan jauhar. Maka Allah tidak bertempat. Sebagaimana Allah sedia kala, begitulah Allah kekal selama-lamanya. Wallahu a'lam.